Jadi sebab itulah nama dia sebab itulah kita ni nama dia Ahlussunnah wal Jamaah, kita duduk dekat tengah-tengah. Tak jadi daripada orang yang mengatakan berdoa ni sesat, kita tak jadi daripada orang yang mengatakan berserah ni sesat. Sebab berdoa pun kita buat, berserah pun kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi karrama bani Adam wa astafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Sampai kat mana ya? Yang dekat Zawiyah ni kita kat mana? Berhenti? Ta'alluq iradat. Semuanya kena je. Okey, kat mana? Muka surat 48. Ta'alluq iradat memang kena-kena je lah, memang kena dengan seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluq iradat ya, muka surat 48. Tapi yang ini saya minta tak nampak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu ta'alluq iradah adalah tempat ta'alluq iradah itu tertentu kepada yang harus jua, dan jalan ta'alluqnya takhsis. Nama ta'alluq itu ta'alluq takhsis. Takhsis itu maksudnya apa? Menentukan. Maka kalau nak menentukan mesti di antara apa? Mesti di antara dua dan lebih, itu tak? Kita nak jadikan dia tu hitam ke, nak jadikan dia merah ke, nak jadikan dia kuning sikit, kuning ke merah-merah, orange kan? Ataupun kita nak jadikan dia hitam ke, kita nak jadikan dia merah. Nampak tak? Dia tak boleh kita nak jadikan dia hitam ke, kita nak jadikan dia hitam. Faham ke tak faham? Kalau takhsis mesti di antara dua dan lebih. Okey, sekarang tengok ya. Ta'alluq Allah Taala, iradat Allah nak jadikan tu, Allah hendak tu. Ta'alluq dia ta'alluq takhsis, menentukan. Maka atas qaul yang terpilih, takhsis itulah ta'thir. Tetapi pada pendapat Syekh Al-Jauhari rahimahullah ta'ala, bahawasanya takhsis itu ta'thir pada membezakan. Pada membezakan sesuatu, tidak pada mengadakan sesuatu. Okey, dia kata dekat sini takhsis tu dia kata menentukan. Kalau maksud menentukan saja, kita pun boleh cakap Allah tentukan tu maksudnya Allah mengadakanlah. Sebab tu dia kata maksud tentu tu ialah ta'thir. Tapi disyarahkan oleh ulama lagi, ulama cakap ta'thir tu bukan ta'thir seperti kudrat. Kan kudrat iradat kan? Bukan ta'thir seperti kudrat. Ta'sir tu ialah taksir, dia itu memberi taksir, dia kata pada membezakan saja, bukan pada mengadakan. Nampak tak? Bukan pada mengadakan. Dia mustahil kalau kudrat boleh mengadakan, iradat pun mengadakan. Dia tak boleh jadi tahsilul hasil. Dia tak boleh redundant, dia tak boleh. Jadi kalau Allah ada satu sifat yang mengadakan, satu sifat je lah yang mengadakan, yang lain mana boleh mengadakan. Kalau dua sifat mengadakan, nanti jadi dua benda. Dah nampak? Jadi kudrat je yang menjadikan. Jadi taksir pada iradah ni ialah dia kata takhsis, bahawasanya takhsis itu taksir pada membezakan sesuatu, tidak pada mengadakan. Nampak? Pada mengadakan sesuatu. Maka taksir pada kudrat dan takhsis pada iradat itu majazi akli, jua. Adapun hakikatnya zat Tuhan. Dekat sini saya adapun hakikatnya zat Tuhan. Okay. Dekat sini saya boleh singgungkan tempoh hari saya ada sebut dekat seminar ketika Ustaz Eka tanya pasal Tauhid Sufi tu kan. Jadi Tauhid Sufi tu saya katakan saya berhenti ngajar Durrun Nafis tu sebab masalah ni lah. Sebab masalahnya dekat belakang tu nanti kita akan nampak ulama Sufi dia akan bercakap Allah melakukan dengan zat, Allah tak melakukan dengan sifat.
Jadi untuk orang mubtadi, orang yang baru mengaji agama Islam, tak kisahlah dia baru lama masuk Islam ke ataupun dia baru masuk Islam, tapi dia baru mendalami ilmu Islam, dia tak sayuginya kita ajar macam tu. Itu sebabnya Durrun Nafis tu tak boleh diajar bagi orang yang tak lepas fardu ain ni. Sebab bila dia nak main masalah taktir, masalah ain ataupun zat ataupun sifat, dia tak pandai lagi, nanti dia boleh jadi Mu'tazilah. Mula-mula dia ikut Mu'tazilah pada rupa je, lama-lama dia ikut Mu'tazilah sampai murtad. Sebab dia kata Allah tu tak ada sifat. Bila tak ada sifat, Allah tak ada pun hal keadaan bersifat. Jadi maksudnya benda semua terjadi dengan zat Tuhan. Benda tu dah jadi apa? Dah jadi macam illah yang macam kita belajar semalam, illat dan ma'lul. Bila zat Allah tu tak ada sifat kan, tak ada sifat berkuasa, maksudnya sesuatu yang terjadi itu hanya kerana illat. Gerak tangan ada Allah, adalah makhluk. Faham tak? Dia macam tu je. Sedangkan Allah tu wujud dia tak boleh ada kaitan dengan illat dengan maklul. Boleh nampak? Okay, jadi ada sesuatu tu kita kata dengan takluk kudrat, dengan takluk iradat tadi tu. Tetapi dia kata pada kudrat dan iradat, pada iradat itu majazi akli juga. Maksudnya secara kinayah, sindiran saja. Maksudnya pada hakikatnya zat Tuhan. Ni highlight kan, supaya jangan nanti kata orang sufi itu sesat. Hakikatnya memang zat Tuhan. Tapi perlu tak perkataan macam ni? Jawapan dia perlu. Nama dia apa benda ni? Ibarat taswiriyah. Ibarat ni ibarat yang untuk menggambarkan macam mana nak cakap. Jadi ibarat ni perlu sebab nak ngajar. Bariskan yang tadi itu supaya nak tahu mana majazi, mana hakiki. Jadi kita cakap dengan apa? Kita cakap tu dengan majazi itu harus, sebab kita nak bagi tahu tentang apa? Kita nak tunjukkan gambaran. Macam tu ya. Adapun bahagian ta'alluqnya 3 ya. Yang pertama suluh qadim, iaitu patut yang dan layak pada azali. Tengok ya, highlight kan patut tu dengan lepas tu pada azali. Maksudnya benda ni berlaku pada takdir ni. Kenapa kita nak kata pada azali? Maksudnya azali tu waktu nak jadi takdir tu. Waktu Allah nak jadikan takdir tu. Bagi menuntut mungkin dengan segala. Saya nak tanya Luqman siapa nama dia? Johan dah post ke pasal qada' mubram, qada' mu'allaq tu? Dah post dia kat mana Oh, patutlah saya tengok bila nak post ni. Saya tak. Okey, dia dah post. Lepas tu dia ada post tak suara saya? Tak ada. Okey. Tak apa, kejap lagi saya cakap. Sebab saya cakap kat Johan tu, dia kata dia baru faham. Dia kata suara saya tu nanti saya post kat ni lah. Saya post kat Naim kot nanti Naim post kat ni. Dia tak pun saya post kat Johan lah. Kan dia kata orang lain pula, kenapa orang lain pula pun. Sebab benda tu saya cakap dengan dia. Okey. Okey, jadi ingatkan ya, dia kata sekarang ni ada 3 jenis takluk. Kita tuan tengok nombor tu dulu. Nombor 1 suluh qadim nama dia. Benda ni kepatutan Allah tentukan takhsis. Allah tentukan dekat azali, maksudnya dekat takdir, belum jadi apa-apa lagi. Allah takdirkan dulu. Kemudian tanjis qadim. Tanjis qadim ni tunai pada azali. Nombor 2 tengok lompat dulu. Tengok 1 2 3 dulu. Tunai pada azali. Maksudnya Allah dah putuskan keputusan dia, pilihan dia. Tapi pada apa? Pada azali, nampak tak? Okay, lepas tu barulah tanjis hadis, tunai ketentuan itu zahir pada hari jadi. Nampak? Maksudnya tanjis hadis berlaku pada mulki. Tanjis hadis tu berlaku pada mulki. Okey, baru kita lompat balik dekat atas ya. Dia kata suluh qadim iaitu patut dan layak pada azali. Ambil nombor 1 balik. Bagi menentukan mungkin dengan segala yang baharu. Dia kata bagi menentukan mungkin dengan segala yang baharu. Duduk sini Amin. Duduk sebelah pakcik ni. Pakcik Izzah. Bagi menentukan mungkin dengan segala yang harus, segala yang harus atas mungkin, daripada ada dan tiada, dan menentukan segala sifat, segala masa, segala tempat, segala pihak dan segala qadar atas mungkin. Maka pada ta'alluq ini Tuhan belum menentukan hanya kepatutan. Nampak tak? Pada ta'alluq ni
Allah baru takhsis, Allah baru menentukan, belum tunai lagi apa yang Allah nak buat. Jadi dekat dia tu, dekat orang tu kan, katalah orang tu siapa? Rodi. Rodi boleh? Boleh Rodi? Okey. Orang tu katakan Rodi lahir bulan apa Rodi? Bulan apa lahir? Ingat tak dia lahir bulan apa? Amin. Dia lahir bulan apa? Tak ingat? Amin lahir bulan apa? Tak ingat juga? Pakai saya je lah. Saya 15 Februari. Okey, macam ni ya. Allah nak jadikan saya. Okey, sekarang nak jadikan saya. Tapi belum jadi lagi. Jadi nak jadikan saya. Allah nak jadikan kepatutan dia. Okey, aku nak jadikan orang ni nanti nama dia Azizul Wahyu. Dia nanti dia lahir besok sakit ke ataupun sihat. Jadi sakit boleh, sihat boleh. Sebab mungkin kan, ada boleh, tak ada boleh. Azizul Wahyu ni aku nak adakan dia pun boleh, tak ada pun boleh. Jadi itu baru kepatutan. Patut dia ada, patut juga dia tak ada. Dia tak boleh cakap patut dia ada, tak patut dia tak ada. Sebab dia tak boleh macam tu. Sebab dia makhluk je. Jadi makhluk dia mesti boleh dia tak ada, boleh juga dia ada. Dia boleh je dua-dua. Okey, patut dia lahir, patut dia tak lahir. Maksudnya patut ada, patut tak ada. Patut juga dia sihat, patut juga dia sakit. Dia boleh je aku nak jadikan sihat, boleh je nak jadikan sakit sebab dia bukan wajib. Yang makhluk ni tadi dia bukan wajib. Yang wajib aku, Allah lah. Allah tu ialah sifat wajib. Dan makhluk tadi bukan wajib. Okey. Jadi bila macam tu keadaannya, nama dia ialah ni dia, Salih Qadim. Maksudnya dia kata dekat sini Allah tentukan qadarnya. Qadar tu apa? Qadar tu takdir lah. Qadar tu takdir. Takdir tu yang kita boleh cakap ialah hidup dia, mati, ajal dia lah. Ajal dia tu. Lepas tu jodoh dia, kahwin dia ke. Atas mungkin maka ta'aluk ini Tuhan belum menentukan, hanya kepatutan jua pada menentukan segala perkara yang di atas ini. Maka dalam ketentuan inilah Tuhan telah mematutkan seseorang hamba semenjak dari mula-mula ditiupkan roh ke dalam jasadnya, pada tentang umurnya, berapa umur dia, rezekinya, apa rezeki dia dapat, dan segala-galanya, dan semua perkara yang berkenaan dengan dia. Jadi ketika tu Allah mentakdirkan tak? Saya slow sikit. Tak apa. Okay. Yang saya patah balik lah sikit. Tempat takluk ibadat tu, yang taksis tu, bukan nama dia taksis. Nama taksis, tempat dia makhluk. Nama dia taksis. Kalau yang iradat ni taksir. Kalau kudrat taksir. Kalau kudrat dia memberi bekas, kalau iradat dia memilih. Allah nak yang mana, sebab tu dia iradat. Allah nak sama tu maksudnya. Itu khilaf ulama. Jadi bila macam ni, ulama sebenarnya khilaf tu pada nama, bukan pada tugas. Dia kata khilaf tu, dia kata macam ni, sebenarnya tugas memang semua ijma' kata tak sama. Sebab kudrat memang dia menjadikan, iradat memang dia berkehendak. Semua ijma'. Cuma pada masalah nama apa, Rodi duduk depan sikit, Rodi, bagi Tuan Guru duduk. Rodi duduk depan Tuan Guru. Apa tadi? Nama tu ulama sebut takhsis tu, macam takhsis tu kan, takhsis tu khassasa tu, takhsis tu kalau bahasa Inggeris special. Kita special kan. Okey, takhsis tu bahasa orang putih dia special. Kalau bahasa kita macam kita bagi istimewa ke. Jadi kalau istimewa kan, bila kita menentukan kan nampak macam kita dah macam seolah-olah macam dah buat, betul tak? Kan sebab kita dah tentukan dah, betul tak? Tapi sebenarnya maksud dia tengah memilih. Maksud dia memilih di antara dua yang boleh. Dia boleh tak ada, dia boleh ada kan. Jadi dia takhsis, tapi belum jadi lagi. Boleh dapat? Jadi dia hanya status dia ialah status untuk memilih dan keputusan, bukan status untuk menerima pilihan dan terus menjadikan.
Boleh dapat. Jadi oleh kerana kita cakap dia macam memilih, menentukan tu yang nampak macam sebenarnya dia dah taksir dah. Sebab tu dia kata dekat sini ulama mengatakan taksir. Cuma nama taksir tu je dia kata sebenarnya betul. Cakap dia tu boleh kita kata dia takluk taksir, tapi dia hanya takluk taksir pada khiyarah. Maksudnya pada memilih, pada option. Dia maksudnya dia apa? Dia menjadikan pilihan, bukan dia menjadikan makhluk. Seolah-olah macam itulah nak sebutnya. Sebenarnya sebut tu pun tak boleh lah juga, tapi cuma cara nak bagi faham tu dia menjadikan pilihan. Kalau kudrat dia menjadikan makhluk tu dah terus. Nampak tak? Sebab tu dia katakan taksir tadi. Jadi taksir tu khilaf pada lafaz saja, tak kembali kepada hakikat dia. Boleh ke dapat tak tu? Mudah-mudahan ya. Jadi yang takhsis tadi tu nama takluk dia, tempat takluk dia ialah yang haruslah, yang harus tu mungkin makhluk semuanya. Okey, jadi dia kata maka ketentuan inilah Tuhan telah mematutkan seorang hamba semenjak dari mula-mula ditiupkan roh ke dalam jasadnya pada tentang umurnya, rezekinya dan segala-galanya. Okey, sekarang Allah dah takdirkan. Betul ke kalau tadi kan? Saya saja je bagi umpan. Jadi belum takdir. Bila Allah takdirkan? Nombor 2. Kita tengok. Tanjiz qadim iaitu tunai pada azali. Bagi menentukan mungkin dengan iradah dan akan setengah barang yang harus atas mungkin iaitu mumkinat mutaqabilat. Mungkin segala mungkin yang berlawanan. Makhluk, jenis-jenis makhluk arad yang berlawanan ya. Dia kata sebanyak 6 perkara. Yang pertama, ditentukan ada, diganti daripada tiada. Inilah tadi tu. Satu dia kata bila memilih mesti dua dan lebih. Milih mesti ada 2. Sama ada kita nak jadikan ada atau nak jadikan tak ada. Sama nak jadikan apa tadi? Satu tempat ataupun banyak tempat. Nampak tak? Yang kedua ditentukan satu tempat ganti daripada segala tempat. Tempat ada banyak, nampak tak? Kalau ada ke tak ada, dia menentukan daripada 2, betul tak? Ada tak ada 2 je. Tapi menentukan satu tempat daripada segala tempat. Aku nak lahirkan budak ni kat Malaysia ke ataupun Singapura, Thailand, Vietnam, aku nak lahirkan kat mana. Nampak tak? Satu tempat daripada banyak tempat, nampak? Jadi bila takhsis tu, takluk iradah tu, dia memang menentukan 2 dan lebih. Okey, kemudian ditentukan satu pihak ganti daripada segala pihak, sama juga macam tempat tadi. Pihak tu kiri kanan atas bawah. Ditentukan satu masa ganti daripada segala masa. Ditentukan satu sifat ganti daripada segala sifat. Yang keenam, ditentukan satu qadar ganti daripada segala qadar. Okey, jadi dekat sini dah tentu. Jadi dekat sini nama dia apa? Sini baru nama dia takdir. Jadi maksudnya bila tanjiz qadim, dekat situ baru Allah putuskan. Okey. Lepas tu tanjizi hadis. Tunai ketentuan itu zahir pada hari jadi mungkin. Tengok ya. Tanjizi hadis tunai ketentuan itu zahir pada hari jadi mungkin dengan kudrat dan iradat. Maka ketentuan inilah terletaknya qadar nasib manusia itu yang akhir sekali dalam segala kepentingan kehidupan sehingga ia mati panjang atau pendek umurnya, berbahagia dia atau celaka hidupnya, derhaka ataupun berbakti. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrat dan iradat Tuhan. Kerana di dalam perkara nasib ini terlalu banyak orang terkeliru dan tersalah bawa. Jadi dakwaan ni bukan dakwaan, apa yang di-highlightkan oleh musannif ni, highlight bahasa Melayu apa apa yang diutarakan, diketengahkan kan. Apa yang diketengahkan oleh musannif ni, kadang-kadang bila musannif tu ketengahkan satu perkara, jadi orang pembaca tu pun dia akan jadi macam gelojoh nak cakap benda tu juga. Jadi kadang-kadang benda yang berlaku pada musannif sebut ni kadang-kadang tak berlaku dekat zaman kita. Jadi kadang-kadang sebabkan kebodohan tu kita jadi terbawa-bawa sampai kita bawa masalah tu ke sini yang sebenarnya masalah tu tak terjadi pun. Kesudahannya menambah keliru orang yang dah faham.
Okay, jadi dia kata terlalu banyak orang yang terkeliru dan tersalah bawa, maka daripada parti perjalanan ilmu, pelajaran ilmu tauhid di dalam perkara nasib pada bahagian ta'alluq kudrat dan iradat Tuhan, telah merangkakan ketentuan nasib itu pada Lauh Mahfuz yang merupakan 4 macam. Tengok ya, yang pertama, ketentuan yang dinamakan Saluhi Qadim. Maka dalam ketentuan ini Tuhan mematutkan jua segala manusia dalam perkara umurnya. Tengok ya, Tuhan mematutkan saja, mematutkan jua segala umur. Apa tu Amin? Segala umur lagi apa? Rezekinya dan segala halnya daripada ditiupkan roh sehingga mati. Tetapi perkara ini belum ditentukan. Nampak? Yang kedua, ketentuan yang dinamakan Tanjizi Qadim. Ni semua qadim semua berlaku dekat azali. Tengok dia tanjiz apa tu? Tanjiz qadim ke tanjiz hadis? Maka di dalam ketentuan ini Tuhan telah menentukan sebagai bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan lainnya, hal daripada baik atau jahat, pandai atau bodoh, kaya atau miskin. Ketiganya, ketentuan yang dinamakan qabdah. Di dalam genggaman kudrat Tuhan, ni yang tempoh hari kita tanyakan, pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan atau tiada diluluskan. Okay, sekarang Allah dah takdirkan tadi dekat Tanjiz Qadim. Lepas Allah dah putuskan takdir, qabdah pegang. Sama ada nak luluskan apa yang dah ditakdirkan ataupun Allah nak tukar takdir tu. Nampak tak? Okey, sekarang cakap tukar-tukar takdir ni, inilah yang saya katakan tempoh hari, ialah ibarat taswiriyah. Kenapa boleh timbul ibarat taswiriyah? Kenapa boleh timbul ta'alluq qabdah? Sedangkan kalau ikut secara hakikat, betul lah, kalau takdir tu berubah-ubah, berarti Allah bodoh lah. Faham tak? Mula-mula nak jadi macam ni, lepas tu Allah jadi macam ni. Jadi macam ni, Allah jadi macam ni. Nampak tak? Jadi tetapi tak dapat tidak, benda tu mesti cakap juga. Kenapa mesti cakap juga? Yang kita baca surat, yang kita baca waktu nisfu Sya'ban tu apa? Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Sekarang Allah sendiri kata Allah memadam mana-mana takdir yang Allah hendak, wa yuthbit, dan Allah tetapkan mana-mana takdir yang Allah nak. Pelik tak ayat tu? Ayat ni patutnya baca tempoh hari waktu dekat seminar tu. Tapi sebabkan malas nak gaduh, saya tak bacalah. Yamhullahu ma yasha'. Allah padam mana-mana takdir yang Allah nak, dan Allah sabitkan, Allah tetapkan takdir mana-mana yang Allah nak. Itu sebabnya ada qabdah ni. Sebab Al-Quran tu ada. Jadi sebab macam mana kita nak gambarkan perkataan ni? Sebab mustahil Allah berubah-ubah takdir, betul? Tapi bila ayat ni ada, perlu ada bahasa untuk menggambarkan dia. Itu sebabnya ta'alluq qabdah tu wujud. Nampak tak? Lepas tu wa 'indahu ummul kitab. Di sisi Allah tu ada ummul kitab. Ummul kitab tu apa sekarang? Ummul kitab yang kita tahu apa? Al-Fatihah, betul tak? Ummul kitab Al-Fatihah. Ummul kitab kat situ ila Lauhil Mahfuz. Tu tuliskan, kalau ingat tuliskan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Ayat tu kena ada, sini tak ada pula rasanya. Oleh kerana ada ayat tu lah timbulnya ta'alluq qabdah. Itu sebabnya ta'alluq qabdah ni pun sebenarnya taswiriyah juga. Dia tu hanya gambaran. Tak boleh cakap dia tu hakikat, tak boleh. Kalau hakikat memang Allah bodoh lah. Jadi mustahil Tuhan tu jahil. Surah Ar-Ra'd juga rupanya. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Dekat Ra'd banyak dah ayat ni. Ada satu lagi yang tiap hari kita baca kan. Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian Allah kata fa idza aradallah biqaumin su'an fala maraddalahu. Jadi maksudnya kalau Allah dah nak, kan faida arada, apabila Allah nak, maksudnya itu takdir lah tu. Allah nak merosakkan satu kaum tu, Allah nak bagi jahat, la maraddalah, dia orang tak boleh tolak. Ikan itu takdir. Tapi sebelum ayat tu Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan itu macam bukan takdir. Itu macam orang tu yang repair diri sendiri. Nampak tak? Allah kata bahasa Melayu dia ialah Allah kata
Allah takkan ubah satu kaum melainkan kaum tu ubah diri sendiri. Lepas tu Allah kata kalau aku nak benda tu jadi, aku nak rosakkan dia orang, tak ada siapa boleh tolak. Kan tu takdir. Kan mula-mula tadi dia orang yang buat, nampak tak? Jadi oleh kerana ayat Quran tu memang dia berlawan-lawan, jadi perlu kepada satu penerangan yang bangsa gambaran. Perlu satu bahasa yang boleh menggambarkan. Jadi tak boleh terus kita kata, oh siapa cakap macam ni sesat, siapa cakap macam ni sesat. Tak boleh lah macam tu. Siapa cakap kita kena doa supaya supaya Allah ubah nasib kita. Kan tak boleh lah kita kata benda tu sesat. Sebab benda tu pada lafaz tak apa, yang tak boleh pada inti. Yang tak boleh pada intikad, pada lafaz tak apa. Intikad yang tak boleh kita kata doa tu yang menjadikan Allah. Macam tu lah. Tapi takkanlah tak berdoa pula. Okey, jadi bila Allah kata umul kitab tu, itulah yang dikatakan takdir yang di Lauh Mahfuz tu lah yang diubah. Okey, jadi bila kita kata takdir yang di Lauh Mahfuz tu yang berubah, jadi seolah-olah takdir kat atas tak berubah. Takdir yang sebenarnya di ilmu Allah kan. Itu memanglah betul. Ilmu Allah memang tak berubah. Sebab bila takdir yang di Lauh Mahfuz, sekarang kita nak tanya, Lauh Mahfuz tu kan berubah. Berarti ada takdir pertama, ada takdir kedua, betul tak? Kan? Okey, takdir pertama tu tulis untuk apa? Untuk jadikan orang tu susah, betul tak? Katalah orang tu mula-mula susah, lepas tu dia senang kan? Jadi takdir pertama tu kan untuk menjadikan. Kalau tak tulis kat Lauh Mahfuz, jadi kita edit. Jawapan dia tak edit kan? Tak edit, dia mesti tulis kat Lauh Mahfuz tu. Sebab wa'indahu umul kitab. Jadi memang kena tulis kat Lauh Mahfuz dulu. Jadi ketika Allah tulis kat Lauh Mahfuz untuk jadikan takdir, wasilah malaikat lah, malaikat tulis. Lepas tu Allah tukar pula. Allah tukar. Sekarang malaikat tulis tu ditakdirkan Allah ke, ataupun tak ya takdir Allah, aku tulis sendiri? Persoalan. Mesti Allah takdirkan, nampak tak? Jadi macam mana kat situ pun jelas nak tunjuk secara gambaran memang takdir tu mula-mula Allah cakap dia baik, lepas tu dia bukan dia baik pula, dia sakit, lepas tu dia sihat, nampak tak? Okey. Jadi boleh tak nampak kat situ. Jadi bila orang cakap, bila nanti dapat jumpa, bila orang cakap yang sebenarnya berubah tu dekat Lauh Mahfuz, yang macam mana surah dia sebenarnya tak lari pun. Sama je, sama ada tonton tak sebut Lauh Mahfuz dan sebut Lauh Mahfuz, sama je. Sebab kalau kata dekat lain ni tak berubah, Lauh Mahfuz je berubah. Sama je, kat luar pun Allah takdirkan, dekat Lauh Mahfuz pun Allah takdirkan. Mana ada kat Lauh Mahfuz tu dia sendiri pula. Jadi malaikat tu nak tulis mula-mula dia sakit, itu kan Allah takdirkan. Cik Irfan, Cik Ridwan, nampak tak? Saya ulang sekali. Orang tu kata macam ni. Dia kata takdir tu, dia kata takdir ni tak berubah je tuan-tuan, dia kata kan. Takdir ni tak berubah. Yang berubah ni dekat Lauh Mahfuz je. Kat Lauh Mahfuz tu yang berubah. Okey, persoalan kita, yang berlaku dekat Lauh Mahfuz perubahan tu, Allah takdirkan ke tak? Sebab yang dia fikir, yang Allah nak. Lepas tu, yang apa yang terjadi kat bumi kan. Yang Lauh Mahfuz tu dia tak fikir. Sekarang saya nak tanya, Lauh Mahfuz kau tu makhluk ke qadim? Kalau makhluk, berarti mesti Allah takdirkan dia. Okey, bila berlaku perubahan kat Lauh Mahfuz, siapa yang takdirkan? Jawapan dia Allah lah juga. Jadi kat situ nak menunjukkan berubah juga kat situ kan. Tapi secara ni lah, secara gambaran lah. Satu kita kata taswiriyah. Satu kita kata kalau orang cakap macam doa lah supaya berubah sifat, berubah nasib apa semua kan. Tak ada salahnya pada pihak cakap lah, pada pihak keyakinan kita kena cakap lah. Yang tu kita lain, tu cerita hakikat lah. Tapi tak semuanya kita nak kena pakai hakikat. Okey, jadi habislah tadi dekat mana tadi? Okey, yang ketiga kan. Yang ketiga, habis yang ketiga belum kan? Okey, yang ketiga, ketentuan yang dinamakan qabdah. Yang ini yang saya sebut yamhullahu ma yasha tadi kan. Okey, di dalam genggaman kudrat Tuhan pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan atau tiada diluluskan, maksudnya adalah ketentuan ini ada dalam timbangan Tuhan. Okey, dia kata qabdah ni dalam genggaman. Allah nak putuskan untuk nak jadikan apa yang Allah dah putuskan tadi, ataupun Allah nak reverse balik. Itu maksudnya. Ketentuan yang dia dah tentukan atau tiada diluluskan. Nampak? Nak reverse balik. Diluluskan maksudnya adalah ketentuan ini ada di dalam timbangan Tuhan. Maka pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik akan gerak-geri manusia itu terhadap kepada usaha, kemahuan dan permohonan ke hadrat Tuhan. Nampak tak? Ini kalau baca dia orang tu, dia kata kitab ni sesat. Sebab dia kata ketika inilah ketentuan Allah tu, Allah menilik. Nampak? Allah menilik gerak-geri. Nanti kan dia tanya, gerak-geri dulu ke takdir dulu? Kan dia tanya tiap hari. Perasan ke tak perasan? Tak ingat ni tuan-tuan tak perasan ni?
Kan kat sini dia kata takdir tu, qabdah tu, kan kalau ibarat sinilah. Kalau ibarat sini dia kata qabdah, waktu untuk qabdah tu lah Allah menilik gerak-geri terhadap hamba, usaha, kemahuan dan permohonannya. Nampak? Usaha, kemahuan orang tu. Orang tu nak berubah tak? Saya ni minum arak, saya nak berubah, saya tak nak jadi minum arak lagi. Ataupun saya tinggal sembahyang, saya nak berubah, saya tak nak tinggal sembahyang lagi. Lepas tu, ataupun saya berdoa, ya Allah jadikanlah aku ni orang yang mendirikan sembahyang, ya Allah jadikanlah aku ni orang yang meninggalkan arak. Dia doa. Sebab yang pertama kemahuan. Kita berhenti sekejap memberi hormat azan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada ketentuan inilah kita tadi sudah gerak-geri manusia itu terhadap kepada usaha, kemahuan dan permohonan kehadrat Tuhan. Keadaan manusia itu ada yang bersungguh-sungguh berusaha dan meminta. Nampak, meminta tu doa lah tu, supaya ditambah lagi rezekinya. Dan ada bersungguh-sungguh menjaga kesihatan dan berubah serta mohon panjang umur. Dan ada setengah pula manusia sudah memadai apa yang ada dan tidak ia bersungguh-sungguh berusaha, dan ada separuh tidak berusaha dan tidak berkemahuan. Keempat, ketentuan yang dinamakan tanjis hadis. Okey, sekarang dia bahagi sini ada tadi ada banyak 4 macam kan. Okey, tanjis hadis. Kelulusan baharu. Maka kelulusan baharu maksudnya jadilah kehendak Allah tu dah nak muafakat dengan kudrat dah. Pada ketentuan inilah terletaknya qadar nasib manusia yang akhir sekali. Kemudian daripada Tuhan telah menilik dan mengawasi akan gerak-geri hamba. Tengok sini. Ibarat cakap ni saya cakap ni, ibarat cakap taswiriyah ni, dia kata setelah Allah tengok orang tu usaha. Sebenarnya usaha dulu ke Allah dulu? Jawapan dia Allah lah dulu. Tapi ketika kita nak ajar orang supaya orang tak jadi Jabariyah, inilah gambaran kita nak cakap. Sebenarnya bukan usaha tu yang saya menyampaikan, tidak. Tapi kena cakap macam ni supaya orang nampak lah. Sebab orang Islam selalu saya cakap Nabi mula-mula sampai tempoh hari, tuan-tuan, mula-mula sampai tempoh hari, orang manusia ketika tu memang dalam kejahilan yang sangat teruk. Perempuan memang jadi mainan je. Mak ni jadi tunggul kayu je dalam rumah. Sebab mak ni anak-anak akan anggap mak ni hanyalah satu sosok tubuh yang ada dalam rumah untuk jadi mainan bapak je. Bapak pun tak ada apa-apa ada. Yang bagi aku makan ayah, yang hidupkan rumah ni ayah, yang bagi duit ayah, semuanya ayah. Jadi sebab itulah mak tu bila sampai zaman Rasulullah, kan Nabi cakap apa? Bila orang tu cakap aku nak buat baik kat siapa? Kan Nabi cakap ummuk. Sebab apa Nabi jawab macam tu? Jawapan dia sebab orang yang bertanya tu, suasana kat kaum orang tu ialah orang yang menolak ibu ni, kira benda tak ada apa-apa. Sebab itulah dia cakap mak kau. Tapi ketika orang lain pula yang ada masalah panas baran, yang ada masalah bila baran nak bunuh orang, Nabi tak pesan ummuk. Nabi pesan la taghdab. Jangan marah. Nampak tak? Jadi Nabi pesan ikut suasana orang tu lah. Okay, jadi nak sebut bila suasana tu memang terlalu jahil sangat, jadi agama terlebih-lebih lagi jahil. Okey, datang Nabi sempurnakan. Dalam keadaan Nabi sempurnakan tu, ada umat Islam yang faham semua, seperti al-asharatu mubasysyarah bil jannah, seperti beberapa, kalau tak salah saya 6 orang saja. 6 orang kalau tak salah saya dalam kitab usul fikih, 6 orang ke 7 orang sahaja sahabat Rasulullah daripada 160,000 orang, 7 orang ataupun 6 orang sahaja yang sampai makam mujtahid yang boleh keluar fatwa. Sayyidina Abu Bakar tak termasuk yang boleh keluar fatwa, walaupun Sayyidina Abu Bakar tu kira ahli makrifat paling tinggi lah kan, tapi Sayyidina Abu Bakar tak termasuk daripada 7 orang yang boleh keluar fatwa. Salah satunya Ibn Abbas, Ibn Umar, Abdullah bin Mas'ud. Itu 3 orang, ada lagi 3 orang. Ataupun 4 orang, saya dah tak ingat dah. Tapi yang 3 orang tu memang kat sini tuan-tuan boleh tengok dah kan, kat sini. Yang 3 orang tu, satu dekat mana? Satu dekat Madinah, satu dekat Mekah, satu dekat Iraq kan. Yang dekat Madinah, Iman nampak tak? Siapa? Ibn Umar kan. Yang dekat Madinah Ibn Umar, yang dekat Mekah siapa? Ibn Abbas, yang dekat Iraq Ibn Mas'ud. Itu 3 orang yang memang mujtahid. Jadi nak sebut sahabat Rasulullah sendiri bukan semuanya alim padu, bukan. Alim lah lepas, tapi nak jadi ulama mujtahid bukan. Jadi kalau sahabat Rasulullah yang ikut Rasulullah ikut Rasulullah pun tak boleh nak sampai macam 7 orang tu.
yang duduk jauh-jauh punya, yang memang tak boleh nak jumpa Rasulullah, yang memang duduk jauh, yang datang memang betul-betul nak bai'ah je, datang betul-betul hanya aku nak masuk Islam, lepas tu dah balik kampung dia kan. Ada yang datang ada yang masuk Islam mengucap saja, tak jumpa Rasulullah langsung, contoh Uwais Al-Qarani. Tapi Uwais Al-Qarani lain cerita lah, dia makrifah cerita lain. Tapi ni ada orang yang macam tu, yang memang tak boleh jumpa Rasulullah, jauh. Jadi mereka dapat tak kefahaman? Jawapan dia mestilah kefahaman lebih lagi dia punya lemah dia tu. Jadi itu yang nak ikut Nabi. Kalau yang ikut Nabi ni ikut masuk Islam sebab ikut orang je, masuk Islam sebab ikut orang, itu yang bila Nabi mati dia orang tak nak bayar zakat. Okey, lepas Nabi dah wafat, setengah daripada sahabat tu jadi murtad, dah tak jadi sahabat dah lah bila dah murtad. Kemudian agama pun berkembang. Ni Nabi dah tak ada dah. Yang mengembangkan agama ialah sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama kembangkan. Jadi bila berkembang, agama Islam berkembang, kalau zaman Rasulullah pun kefahaman tu tak menyeluruh kepada semua, maksudnya tak kuat, kita yang bukan Nabi lagilah tak kuat. Jadi bila kita kembangkan, dah tentu ada fahaman yang sesat. Bila kita kata serah pada Allah, langsung diserah. Nampak tak? Bila kita kata tak boleh, ni dalam Quran cakap engkau kena usaha sendiri, langsung kita tak, ini kita yang buat, Allah tak ada buat langsung, kita yang buat. Nampak tak? Dah pening dah orang. Jadi sebab itulah perlukan satu bahasa untuk menterjemahkan gambaran. Sebab itulah pakai bahasa ni, gambaran tu yang saya katakan tadi, taswiriyah tu. Jadi kita nak kena, itikad kita ialah usaha tak memberi bekas. Tapi ketika kita nak menggambarkan tu, hakikat semua memang Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Sebab tu fungsi dia apa? Tugas dia apa? Ketika kita kata Allah yang menentukan, tugas dia apa? Tugas dia ialah untuk membina takwa. Apa maksud dia membina takwa? Okey, bina takwa pada bab ni berlaku untuk orang macam kita. Mudah-mudahan orang macam kita lah, bukan maksud saya orang baik lah, kita bukan orang baik, tapi nak bagi contoh yang senang nampak. Kita rasa macam kita baik dah, kita ngaji, kita bangun malam, kita sedekah, kita tolong orang susah, kita tolong budak-budak, tolong apa semua. Azizul boleh? Okey. Lepas tu kita rasa kita dah baik. Okey, dan kita rasa aku mesti Allah sayang aku punya, kita rasa macam tu. Tapi kita tahu tak, kalau Allah nak jadikan kita murtad besok tanpa sebab, boleh-boleh je. Jadi itu sebabnya bila kita kata semua benda ni atas kehendak Allah, tujuan dia ialah supaya kita sentiasa takut. Memang hari ni kita kok jadi ulama ke apa, besok takut jadi orang kafir besok. Sebab benda tu semua adalah kehendak Allah. Jadi itu sebabnya kita sentiasa doa macam tu. Tapi yang kita faham, yang kita iktikad, semua di atas tangan Allah. Okey, sekarang untuk apa pula kita mengatakan kita kena usaha? Ialah untuk membina kehambaan. Sebab kalau kau hamba, kau kena tunjuk kau berusaha. Kalau kau tak buat, berarti kau bukan hamba, kau jadi Tuhan. Jadi kalau kau nak jadi hamba, kalau kau nak jadi hamba, kau kena buat kerja. Kalau kau nak takut, kau kena tahu yang Allah boleh tukar kau bila-bila. Jadi ada tugas. Bila kita kata takdir tu Allah pegang semua, ada tugas dia kat mana. Yang kita kata kena usaha ni, dia ada tugas kat mana. Jadi bukan kita somborono je cakap semuanya Allah je, lepas tu sampai tak ada usaha, sampai seolah-olah lah cakap tu, sampai siapa yang cakap usaha ni terus macam sesat terus. Ataupun kita berkata kita kena usaha. Bukankah kita kena usaha dulu baru Allah? Bukankah yang itu pun salah juga. Jadi sebab itulah kita ni nama dia Ahlussunnah wal Jamaah, kita duduk dekat tengah-tengah. Tak jadi daripada orang yang mengatakan berdoa ni sesat, kita tak jadi daripada orang yang mengatakan berserah ni sesat. Sebab berdoa pun kita buat, berserah pun kita buat. Memang nak kena betul-betul mainlah perkara ni. Okey, jadi dekat sinilah dia tunjukkan gambaran tu. Sebab dia kata Allah menilik orang tu dulu, menilik dan mengawasi. Mana tadi? Setelah dia kata kat mana tadi? Maka pada ketentuan inilah terletaknya nasib yang paling akhir sekali. Kemudian daripada Tuhan menilik. Nampak? Ini cakap ni ialah cakap taswiriyah. Saya ulang banyak kali ni. Nak ingat, saya sebenarnya bangga je dengan tuan-tuan. Walaupun sebenarnya tak tahulah tuan-tuan faham tu daripada saya pengajar ke, ataupun tuan-tuan faham tu daripada tuan-tuan dah memang dah ngaji dulu. Tapi sekurang-kurangnya saya nampaklah bila ilmu tu ada pada diri umat Islam, saya rasa bangga. Bila datang orang menggugat, saya nak tuan-tuan boleh lawan tu kan. Boleh tanya soalan, boleh goyangkan penceramah tu balik tu, saya rasa seronok lah. Saya rasa kita menang. Walaupun dalam majlis tu kita tak ada apa-apa, tapi saya rasa kita menang.
Umpama Zaid pada soluh qadim. Okey, saya rasa umpama Zaid pada soluh qadim habiskan ke? Habiskanlah, tak apa. Okey, umpama Zaid pada soluh qadim, ia akan mendapat, ni soluh qadim soluh qadim berlaku kat mana? Fokuskan ni. Soluh qadim, ingat bila qadim berlaku kat azali. Jadi kalau soluh qadim dia belum tanjiz lagi, maksudnya Allah tak pilih lagi, baru kepatutan. Maksudnya boleh je Allah nak jadikan dia sakit, boleh je Allah nak jadikan sihat, boleh je nak jadikan kaya, boleh jadikan miskin, boleh jadi. Yang ini cerita pasal naik gaji kan. Boleh jadi nak gaji RM2, boleh jadi gaji RM3. Kita tengok. Dia kata umpama Zaid pada soluh qadim, ia akan mendapat qadar yang patut daripada ketentuan Tuhan tentang rezekinya, umurnya dan lain-lain perkara. Kemudian ditentukan pada azali. Tengok ya, perkataan dia tu, tengok, ditentukan tu, perkataan ditentukan. Lepas tu pada azali, tengok pada azali tu, pada rezekinya dan sebagainya. Dan sebagainya itu maksudnya umurnya, tu semualah. Maka dalam masa qabdah soluhi qadim, Tuhan menilai adalah Zaid berterlebih usaha. Ini gambaran ni, terlebih usaha dengan maksud supaya dapat rezeki yang lebih. Dia buat live di sini dapat live, dapat rezeki lebih, dan berdoa supaya dipanjangkan umurnya, serta ia mengubah sikapnya daripada jahat kepada baik. Ni kalau masalah maksiat kepada taat pula. Manakala diterima permohonannya itu, maksudnya apabila diterima, maksud manakala itu maksudnya apabila diterima permohonannya itu, maksudnya dia tadi dah kerja keras, lepas tu dia kalau masalah gaji dia dah kerja keras, lepas tu kalau masalah maksiat dia minta Tuhan jauhkanlah aku daripada maksiat kan, maksudnya dia dah cuba usaha. Lepas Allah tengok permohonannya itu, maka ia beroleh sebagaimana yang dihajatnya. Kalau mula ia mendapat RM2, dekat mana mula ni? Tanjiz qadim. Sebab Allah putuskan dia dapat RM2. Okey, lepas tu baru dekat qabdah. Tetapi dengan sebab berlebih usaha berlaku dekat mana? Qabdah. Maka ia mendapat RM3. RM3 berlaku kat mana? Tanjiz hadis. Nampak? Okey, dan umurnya mendapat tambah dan halnya telah berubah kepada baik ialah dengan usaha dan kemahuan. Nampak dekat sini pun cakap ialah dengan usaha dan kemahuan. Sebaliknya, jika Tuhan berkehendak, boleh pula dikurangkan dari apa yang dia telah tentukan. Maksudnya Allah cakap tanjiz qadim RM2. Lepas tu qabdah, katalah dekat qabdah dia usaha, Allah bagi dekat tanjiz hadis RM3. Okey, satu gambaran. Gambaran yang kedua, Allah tentu dekat tanjiz qadim RM2. Lepas tu bila berlaku kat qabdah dia berusaha, bila tanjiz hadis Allah bagi RM1. Sebab boleh-boleh je. Nampak tak? Macam tu. Jadi berubah tak dekat tanjiz qadim dengan tanjiz hadis? Tanjiz qadim kan RM2 tadi, tanjiz hadis jadi RM3. Tanjiz qadim RM2, tanjiz hadis RM1. Nampak tak? Jadi berubah tak? Berubah. Seolah-olah berubah. Itulah jawapan yang bahasa yang sebenarnya, seolah-olah berubah lah. Tapi kalau nak gambar, kita kata gambar memang berubah lah. Nampak tak? Jadi gambaran ni tak murtad cakap. Gambaran ni tak murtad cakap sebab nak ajar orang-orang yang lemah-lemah tadi tu supaya dia tak ada mengatakan kita serah je pada Tuhan sampai tak payah kerja, tak payah usaha. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Itu sebabnya bila agama kita ni berkembang-kembang, adalah macam-macam fahaman yang salah. Sebab tuan-tuan nak kena tahu, ketika Islam berkembang, ramai orang yang minat kepada Islam. Tapi sebelum tu, dia agama apa? Sebelum tu, dia agama sembah matahari, sembah gunung, sembah batu, sembah pokok macam tu. Jadi dia ada falsafah agama dia. Jadi ketika dia duduk dengan agama dia, dia rasa bila dia menyembah batu tu, memang bila dia cakap je jadi. Jadi maksudnya betul-betul dia merasakan serah kepada pokok tadi tu. Sedangkan pokok tu sebab yang tolong dia ialah ada syaitan tu tolong. Jadi sebab tu nampak macam serah jadi. Jadi dia rasa itu adalah ketuhanan yang dia bawa, dia apply dalam Islam. Bila dia apply dalam Islam, lepas tu dia pun nampak dalam Islam kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan apa yang kamu buat kan. Dia nampak dia boleh apply dengan ini falsafah aku sama macam agama aku sembah pokok tempoh hari. Nampak tak? Jadi itu sebabnya kena bawa kaedah baru yang taswiriyah, yang menggambarkan apa yang dikehendaki oleh Nabi kita sendiri dan agama sendiri. Tak sama dengan agama pokok kau. Boleh nampak tak? Jadi sebab tu perlu kepada gambaran. Jadi dia
daripada pembincangan kita hari ni kan. Ha? Saya mungkin saya tak nampak lagi lah. Tak apa, tak apa. Kodok mu'allak dengan kodok mubram tu Ha? dekat tang mana ya? Yang Qada mu'allaq tu dekat qabdah tu lah. yang kodok tu. Hmm. Yang mubram tu. Mubram tu sebenarnya sama. Dia sebenarnya macam ni. Semua ni sebenarnya, satu saya kata secara keseluruhan yang macam tiba hari kan. Betul. Apa yang secara keseluruhan. Tinggal lagi ibarat yang dibawa tu sangat salah. Jadi sebenarnya semua mubram. Mubram tu maksudnya tak ada berubah. Maksudnya yang kita usaha tu pun Allah dah takdirkan. Yang tadi kan Allah kata Allah tilik kan. Sebenarnya kita berusaha tu pun Allah dah tentukan. Jadi macam itulah nak tunjuknya, maksudnya kalau satulah kita, satu saya kata bila kita pakai yang kita serah semua pada Allah, dekat situ kita akan hasil malu, dekat itu kita akan rasa takut. Sebab yang kita jadi elok ni konon-kononnya kita dapat jaga sembahyang, dapat bangun apa semua tu sebenarnya sebab Allah takdirkan. Tidak Allah takdirkan jadi orang kafir kita. Jadi satulah nak cakapnya sebenarnya semuanya kalau nak kira hakikat mubram lah. Tapi benda yang kita cakap ni sebab kita nak bagi taswir, sebab itulah kena sebut tu yang lahir qada mu'allaq, qada mubram. Mu'allaq tu berubah. Dia mu'allaq tu maksudnya qada yang tergantung. Dia tergantung, dia belum putus lagi. Dia tergantung. Masih banyak. Jadi orang tu tadi Allah tentukan dia dapat RM2, dia boleh dapat RM3. Allah tentukan dia dapat RM2, dia boleh dapat RM1. Macam tu. Demikianlah aliran fahaman di dalam perkara nasib yang dilarang kita melupakan dan berserah bulat-bulat kepada Tuhan, dan diperintahkan kita sekalian berdoa untuk memperoleh nasib itu. Walhasil tu maksudnya kesimpulan ya. Walhasil bila dalam bahasa Arab dia tulis walhasil ataupun falhasil, maksudnya kesimpulannya. Hendaklah disertakan dengan bermohon dan bertawakal kepada Tuhan. Maksudnya dua benda berserta. Usaha pun buat, lepas tu berserah pun tawakal tu berserah. Lepas tu bermohon tu usaha. Maka sifat kudrat dan iradat tidak ta'aluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Kerana jika ta'aluk pada wajib untuk mengadakan yang wajib hakiki, maka lazim tahsilul hasil. Situ tak ya, tahsilul hasil. Dan jika ta'aluk pada yang wajib untuk mentiadakan yang wajib, maka lazim ketika itu berubah hakikat wajib kepada harus. Dia kata kepada harus je, oleh sebab hakikat wajib itu tidak terima tiada. Okey, dia kata macam ni. Okey, dia kata sekarang kudrat dan iradat tempat takluk. Tadi Cik Ridwan tanya tempat takluk kan. Okey, tempat takluk dia ialah dekat benda mumkinat saja. Maksudnya dia hanya kena dekat benda harus saja, sebab dia punya tugas kudrat ni ialah menjadikan. Jadi dia boleh menjadi, mesti dia tu ada kaitan. Bukan dia boleh tak boleh, dia ada kaitan dekat makhluk saja. Sebab dia menjadikan. Jadi mustahil dia tu menjadikan sifat Allah, mustahil. Mustahil dia menjadikan yang wajib, menjadikan zat Allah. Kudrat tu yang menjadikan Allah punya zat. Mustahil. Sebab kalaulah dia menjadikan zat Allah, yang pertama mustahil dia sebab tahsilul hasil. Allah dah ada, lepas tu dia adakan satu lagi. Yang kedua, kalau dikatakan pula mentiadakan, sebab kalaulah kudrat tu kena dekat zat, dia ingat tugas dia ialah mengadakan dan mentiadakan. Jadi kalau dia boleh mengadakan, dia mesti boleh mentiadakan. Kalau dia boleh mentiadakan zat Allah, berarti zat Allah tadi tu bertukar hakikat daripada qadim sebenarnya makhluk. Satulah dikatakan mustahil. Boleh nampak ke gambaran dia tu? Saya dah cuba slowkan dah sikit tu, dia punya tempo tu. Azizul boleh ke Azizul? Dia macam nampak mata dia tu. Nanti tengok ulangan dia. Macam tu je. Okey, sekadar ni ada tak nak tanya? Azizul tak nak tanya itu? Okey, saya ulang sekali lagi lah. Ingat, kudrat dengan iradat tempat takluk dia ialah makhluk. Sebab makhluk ni benda yang harus ada, harus tak ada. Jadi bolehlah kudrat tu dia ada kan, bolehlah kudrat tu tak ada kan. Sebab memang sifat makhluk ada dan tak ada. Tapi dia tak boleh takluk kepada wajib. Sebab wajib tu dia wajib ada. Kalau dia wajib ada, kudrat buat apa nak ada kan? Sebab dia memang wajib ada. Kalaulah kata kudrat pula boleh terkena dekat zat Allah, Allah dah ada, dia nak tak adakan pula. Kalau Allah boleh menerima tak ada, berarti Allah bukan Tuhan, sebab dia boleh tak ada. Macam tu cerita dia.
Dekat sinilah macam soalan yang tempoh hari dia cakap kan, boleh tak Allah jadikan satu orang perempuan yang lawa, sangat lawa, lepas tu Allah kahwin dengan perempuan tu. Maksudnya contoh soalan ni kan. Jadi kalau macam saya tengok kalau sekadar penduduk puncak alam ni, kalau soalan macam tu macam dah kita siapa yang dah ngaji lah maksudnya. Siapa dah ngaji soalan macam tu macam dah tak ada apa-apa dah kan. Tapi itulah saya kata saya seronok dengar, sebab kalau tuan-tuan dah pandai main takluk, memang soalan-soalan tu memang boleh tepis je. Jadi dia kata, okey sekarang saya tanya, kalau Allah jadikan seorang perempuan, okey saya nak tanya, perempuan tu makhluk atau qadim? Okey, boleh tak jadi? Boleh. Boleh. Boleh? Okey, tengok Allah jadikan seorang perempuan. Perempuan tu lawa sangat. Dah lawan dah semua dah. Malaikat-malaikat semua dah lagi lawa daripada malaikat, lagi lawa daripada bidadari, lagi lawa daripada perempuan semua, lagi lawa. Oleh kerana dia tu lawa dah, tak serupa dah macam makhluk, tak serupa macam makhluk biasa. Allah kahwin dengan dia. Sekarang apa yang menyebabkan jadi tak boleh? Dekat mana? Dekat mana yang kita boleh kata bertukar? Betul, semua jawapan betul. Cuba fokuskan kat mana? Dia akan jadi harus. Siapa yang akan jadi harus? Perempuan tu akan jadi harus. Habis tadi dia qadim ke? Dia memang harus. Lepas tu? Betul, tapi macam ni cakap dia. Sebab takluk kudrah dan iradah tu Betul. Betul. Yang harus. Okey. Jadi sekiranya Allah jadi kudrah tu menjadikan perkara yang harus, mana Allah telah bertukar status daripada qadim kepada makhluk. Saya tak boleh takluk yang okey, cuba kaitkan yang satu contoh lain pula. Sama tu, contoh sama. Boleh tak Allah jadikan satu batu yang sangat berat? Satu batu yang sangat berat, memang sangat berat sampai Allah pun tak boleh angkat. Sebab takluk kudrah tidak menjadikan perkara yang mustahil. Boleh juga. Dekat mana yang dikait tu, dekat mana? Contoh tengok. Sebab bila kalau saya kata macam ni, kalau saya kata boleh tak Allah jadikan Allah satu lagi? Jelas terus. Boleh tak Allah jadikan Allah satu lagi? Jawapan dia maksudnya Allah tu ialah wajibat kan. Jadi kudrat tak boleh jadikan wajibat. Soalan yang masalah isteri dengan batu ni kan macam pelik, sebab Allah jadikan batu tu bukan Allah kan. Allah jadikan batu yang sangat berat tapi Allah pun tak boleh angkat. Jadi macam mana? Dekat mana yang boleh, dekat mana yang tak boleh? Okey, saya bagi gambaran ni. Okey, saya bagi gambaran yang batu, kejap lagi jawab yang dekat kahwin tadi tu. Yang dekat batu tu, ketika Allah jadikan batu tu sangat berat, batu yang paling besar, sangat berat, itu harus. Sebab kudrat jadikan batu ialah makhluk. Kat mana dia jadi tak boleh? Ketika kudrat nak menjadikan Allah tak boleh angkat. Sebab yang menyebabkan boleh angkat, yang menyebabkan tak boleh angkat kan kudrat. Yang menyebabkan kita boleh angkat benda, yang menyebabkan kita tak boleh angkat kereta kan takdir Allah, kudrat Allah. Jadi Allah menjadikan kita boleh angkat kereta sebab sebab kita mungkin sebab kudrat Allah kan, kudrat Allah. Sebab kita tadi katakan dah jadi badang tadi, boleh angkat, boleh angkat. Jadi Allah yang mentakdirkan kita boleh angkat, dan Allah pula yang mentakdirkan kita tak boleh angkat. Sebab tadi tak jadi badang, jadi tak boleh angkat. Jadi Allah menjadikan kita makhluk. Sekarang Allah nak menjadikan Allah tak boleh angkat. Nampak? Boleh nampak? Allah nak menjadikan Allah tak boleh angkat. Sebab benda yang berlaku mesti terjadi dan mesti dijadikan. Yang terjadi dan dijadikan mesti yang dijadikan oleh kudrat. Boleh nampak? Jadi bila kudrat nak menjadikan Allah tak boleh angkat, nak menjadikan yang qadim tu tak boleh. Itu yang tak ada takluk. Sebab tu okey, sekarang cuba kaitkan dengan Allah jadikan seorang perempuan yang paling lawa, lepas tu Allah kahwin dengan dia. Jadi bukan takluk dia untuk jadikan Cuba pakai macam saya cakap tadi tu. Kudrat tak boleh perbuatan Allah. Kudrat tu tak boleh jadikan Perbuatan Allah bahkan. Betul. Kudrat tu tak boleh jadikan Allah tu pula nak buat benda. Maksudnya Allah pula, kudrat tu tak boleh, bukan tak boleh, dia bukan takluk untuk menjadikan Allah berkahwin. Nampak tak? Kan tadi tak boleh menjadikan Allah mengangkat. Ni kan tak boleh menjadikan Allah berkahwin. Sebab macam mana nak buat kat Allah pula? Sebab Allah tu wajibat. Boleh nampak? Macam tu cerita dia tuan-tuan ya. Saya nampak hari ni macam lagi tajam rasanya. Lagi tajam fahaman tu. Saya harap-harap nanti main-mainkan supaya ingat. Lepas tu cuba apply. Tadi baru yang kita baru baca, boleh tak Allah jadikan perempuan, lepas tu Allah kahwin dengan perempuan tu? Boleh tak Allah jadikan batu, lepas tu Allah tak boleh angkat? Dapat jawapan, cuba apply benda lain. Boleh tak Allah jadikan apa-apa? Rumah untuk Allah duduk. Boleh tak Allah jadikan tempat untuk Allah duduk? Sama juga Wahabi cakap
tempat ni Allah tak duduk atas tempat. Tapi kalau Allah nak duduk kat tempat tu, Allah boleh, dia kata. Sama macam tadi. Allah memang tak kahwin, soalan-soalannya lah. Allah memang tak kahwin. Tapi kalau Allah nak jadikan seorang perempuan yang Allah kahwin, Allah boleh buat macam tu. Cakap macam tu murtad, tuan-tuan. Ni dia cakap Allah boleh, Allah maksudnya dia kata Allah tak, memang tak bertempat, dia kata. Tapi kalau Allah nak jadikan tempat untuk Allah duduk, Allah boleh je, dia kata. Dia berani cakap macam tu. Jawapan dia, takluk Allah tidak boleh menjadikan tempat untuk Allah duduk. Tidak boleh menjadikan Allah tu pergi bertempat. Maksudnya jangan, kalau dia menjadikan tempat, sebenarnya boleh cakap yang tu juga, betul. Tapi sebab terbalik sikit, orang tak apa nampak. Jadi sebab takluk tu kena dekat tempat tu makhluk. Jadi orang kata macam boleh. Jadi cakap takluk nak apa, kudrat tu nak jadikan Allah bertempat. Kudrat tu nak jadikan Allah tu yang tak boleh tu. Jadikan Allah. Jadikan Allah bertempat. Nak jadikan Allah berkahwin. Nak jadikan Allah tak larang angkat. Nak jadikan Allah kalau nak jadikan batu yang Allah tak larang angkat, lambat sikit. Boleh tapi dia reverse. Boleh tak? Allah dulu. Jadi bila kudrat jadikan Allah, tak boleh. Nanti cuba main-mainkan. Tuan-tuan kan ada grup muzakarah tu kan, main-mainkan kat situ, bagi contoh-contoh tu. Lepas tu ya. Kalau macam tadi tu, maksudnya dia sebab mustahil Allah bertempat ke? Betul, mustahil Allah bertempat tu bab lain. Bab dia ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ataupun bab dia ialah qidamun, ataupun bab dia ialah qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Tapi yang bab yang kita nak bahaskan ni masuk kena juga bab tu. Tapi kita punya pintu yang kita masuk ialah pintu kudrat. Sebab kita nak bahas pasal ketakluk. Yang tadi kalau kita masuk qiyamuhu bi nafsihi, itu pintu qiyamuhu bi nafsihi. Kita cakap Allah tak bertempat. Yang ini kita masuk pintu kudrat, kita nak cakap Allah tak bertempat sebab Allah tak boleh, kudrat Allah Ta'ala tidak akan menjadikan Allah tu boleh bertempat. Sebab dia bukan takluk dekat zat. Dia tidak takluk kepada wajibat. Dia hanya takluk kepada mumkinat. Ya, betul. Cerita dia, kita punya bab kita punya pintu dia ialah masalah takluk. Bagus. Yang faham pun bagus, yang pening pun bagus juga. Ya, sebenarnya pening pun bagus juga sebenarnya. Okey, kita saya rasa boleh dah berhenti kot. Sekejap. Kita habiskan je lah terus sampai ilmu ya. Mana tadi? Peringkat terakhir ke, betul? Dan jika takluk situ ya. Okey, dan jika takluk pada yang mustahil untuk mentiadakan yang mustahil tu ya. Dan jika takluk pada yang mustahil untuk mentiadakan yang mustahil, maka lazim tahsilul hasil. Maksudnya kalaulah kudrat tu takluk pada mustahil pula. Maksudnya yang mustahil apa? Mustahil tu ialah Tuhan satu lagi. Tuhan satu lagi tu memang tak ada pun. Jadi kalaulah kudrat tu dia bertakluk dengan benda yang mustahil tadi, benda tu dah memang tak ada, dia nak tak adakan benda yang tak ada, kan tahsil redundant. Redundant. Jadi redundant itu adalah mustahil. Dan jika takluk pada mustahil pada mengadakan yang mustahil, maka lazim ketika itu bertukar hakikat mustahil kepada harus. Maksudnya benda tu dah tak ada dah, mustahil. Maksudnya Tuhan satu lagi tu mustahil ada. Lepas tu kalaulah kudrat tu boleh bertakluk dengan mustahil, dia boleh jadikan mustahil tu, yang mustahil ada tadi tu tiba-tiba jadi ada pula. Jadi maksudnya dia bukanlah mustahil. Maksudnya dia harus ada, harus tak ada. Nampak tak? Itu sebabnya dia tak boleh takluk kepada yang wajib, dan dia tak boleh dengan mustahil. Macam itulah cerita dia. Maka tiada mana tadi, kerana hakikat mustahil tiada diterima ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya rasa saya tak pernah rasa gembira seperti saya rasa gembira hari ni. Saya rasa nanti kalau ngaji, sebenarnya yang nak main-main macam ni, sebab itulah kita pun tukar waktu maghrib, sebab saya nak pakai masa banyak. Tu yang saya waktu maghrib tu, kalau tuan-tuan datang lambat tak apalah, nanti tengok siapa yang datang lambat, tengok aja dah dekat situ kan. Cuma sebab kitab ni pun kita dah nak khatam dah. Tempat yang kita nak main sebenarnya, yang saya nak betul-betul nak pakai ialah masalah akidah dengan fiqah. Fiqah tu memang tak dapat tidak, saya dah cuba fikir cara yang terbaik ialah, walaupun saya memang suruh tuan-tuan beli kitab, tapi saya rasa cara yang terbaik ialah saya minta tolong Kak Nik, nanti Kak Nik dengan Haji Razman photostat macam yang kita buat tempoh hari bulan puasa tu. Jadi maksudnya bila kita katalah kita buka Hidayatul Sibyan, tapi ketika itu kita boleh buka Majmu' sekali, Mughni sekali, I'anah sekali. Jadi contoh yang tempoh hari yang Ustaz Haikal tanya pasal masalah masbuk muwafiq tu kan, kita semua sekali dekat situ ada 9 jadi 12.
Dekat syair tu ada 9. Dekat syair tu kan, in rumta dhabtan lilladhi syar'an udhir, sampai habis lah syair tu. Saya pun dah lupa, nanti kita ingatkan balik syair tu. Saya nak kita pun ingat mana syair-syair yang poin-poin tu, kena ingat lah. Kena ingat sebab bila datang, katalah macam seminar tempoh hari ke apa, kalau datang soalan kita memang benda tu dah cair. Ni sekarang yang cair seorang je, Kak Aisyah je. Syekh pun lupa. Syekh pun tanya orang. Yang murid pula yang ingatnya. Jadi nak cakapnya nanti kita cuba ingat-ingatkan. Nanti kita apa? Ilmu ni kalau ingat memang jadi perisai, tuan-tuan. Ilmu ni kalau ingat memang jadi perisai. Itulah ulama cakap al-hafidh hujjatul liman lam yahfaz. Al-hafidh, orang yang hafal, dia akan jadi hujah bagi orang yang tak hafal. Walaupun orang tu hebat. Jadi kena hafal lah. Okey. Jadi yang nak main tu ialah akidah satu. Akidah ni pun saya dah jumpa dah. Saya rasa saya kena buka. Kalau tidak akidah tuan-tuan beli. Saya rasa akidah sebab tak banyak kitab. Akidah yang saya nak suruh tuan-tuan beli ialah Tuhfatul Murid, kalau tak salah saya nama dia. Tuhfatul Murid. Tapi beli yang Arab. Belilah. Dan beli yang Rumi pun belilah juga. Dua-dua beli. Tuhfatul Murid. Satu lagi je, Dusuki, Hasyiah Dusuki. Dua tu je beli. Kalau fiqh memang kena beli banyak. Fiqh tak payah belilah saya rasa, sebab kalau macam tu dah beribu-ibu, mana nak beli. Jadi Tuhfatul Murid dengan Dusuki. Dua kitab ni nanti saya buka. Ada satu lagi, silap. Ada satu lagi. Kifayatul Awam. Kifayatul Awam. 3 kitab ni. Jadi besok, yang ni kita tak payahlah putus state sebab tuan-tuan dah beli. Kitab ni pun murah-murah je. Saya rasa dalam RM30 macam itulah. RM30. Satu RM30, ada 3 tu dalam RM90 lah saya rasa. Macam tu. Macam mana? Matahari tu kitab Arab. Kitab Arab. Semua Arab tu? Ya. Masih ada. Kita ni sekarang nak sembahyang Isyak. Lepas tu kita akan sambung kitab Hakikat Tarekat Naqsyabandi. Masih ada. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey, kita berhenti sekejap, kita sembahyang Isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syekh, yang pasal ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 39 atau Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Ada 2 ayat dan salah satunya Allah kata Allah tak boleh ubah satu kaum kan. Selain daripada tasbiriyah, sekadar gambaran, adakah boleh kita mengatakan bahawa selain daripada kehambaan, Allah memberi harapan kepada manusia untuk dia terus berusaha. Betul. Supaya dia tak tertipu dengan setan lah sebenarnya. Sebab saya itulah betul, elok juga tanya ni sebab macam ni tuan-tuan ya. Kita ni kadang-kadang kita tak berapa nampak sebab Allah jadikan kita macam ni. Maksud saya bukan nak kata kita baik. Kita sebab kita Islam, lepas tu kita pun macam lahir dalam keluarga Islam, lepas tu kita pun mak bapak kita pun Islam. Adalah mungkinlah mak bapak kita mungkin ada yang tak sembahyang ke apa ke, tapi sebenarnya kebaikan yang ada kat kita tu banyak baik sebenarnya. Maksud saya kebaikan yang ada pada kita tu kebaikan yang susah untuk dilobos oleh iblis. Apa kebaikan yang senang dilobos oleh iblis? Orang tu lahir sebagai seorang Islam tapi dia khunsa. Dia lahir sebagai seorang Islam, dia khunsa. Macam mana nak kahwin? Khunsa tu ada 2 kemaluan. Dua-dua dia ada. Laki punya pun dia ada, perempuan punya pun dia ada. Sekarang siapa yang nak boleh tolong bawa dia? Dia nanti setan akan datang kat dia, engkau ni tak guna hidup, kau tengoklah Tuhan kau buat kau macam mana. Kau lahir dah susah. Siapa nak bawa dia kalau bukan seorang wali? Itulah guna yang tadi tu. Itu baru yang saya kata khunsa tadi. Banyak lagi sebenarnya. Yang orang yang dia lahir-lahir mungkin keluarga dia mungkin bercerai-berai, mak bapak dia minum arak ke apa ke. Iblis pun datang, tengok keluarga kau, dia kata. Macam ni. Tu yang dia putus asa tu. Jadi tugas ayat-ayat tadi tu ialah, itulah saya katakan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak ni, tuan-tuan rasa tak tugas macam nak kena tolong orang? Kan sakit kepala kan? Sakit kepala tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang ulama-ulama tu tak boleh tidur, tu lah yang fikir. Sebab seorang-seorang nak pergi tak boleh. Kita kena rekrut orang. Bila murid dah ramai baru bagi tugas. Engkau pergi dekat Pondan ni, kau pergi dekat sini, kau pergi Ledah ni, kau pergi sini, kau pergi, barulah boleh buat. Itu sebabnya ulama-ulama dulu tinggal keluarga, putus hubungan. Daripada Yaman pergi sini, daripada Syria datang sini, daripada India datang sini, datang dakwah semua. Sebab putus hubungan. Sebab apa? Sebab kalau nak dakwah orang yang luar ni, memang tak boleh dah nak jumpa saudara mara boleh, tak boleh dah. Sebab tugas dah berat. Itu yang tak ada terus kahwin sini ke, terus mana tempat dia berdakwah lah. Terus sebab apa? Sebab dapat arahan daripada guru dia, kau pergi sini. Dia dah bagi tugas dia.
ataupun dia dapat arahan daripada Nabi. Setengah daripada umat aku pergi sini, setengah daripada umat aku pergi sini. Itulah saya kata tadi tu. Jadi kita ni, terutamanya laki-laki lah nak fikir benda ni. Pening kepala tuan-tuan nak tolong orang ni, nak tolong orang ni pening. Macam ataupun tempoh hari saya cakap pada masalah haid, ingat tak? Masalah haid yang jadi pening kepala apa? Ialah mustahabah. Apa yang pening? Bukan masalah pening nak kira sebenarnya. Bukan masalah pening nak kira tu. Pening masalah kalau ada orang baru masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Lepas tu dia masuk Islam terus mustahabah. Tuan-tuan macam mana nak tolong dia? Dia mustahadah, lepas tu dia tengok, ya Allah teruk, letih, susahnya Islam ni. Kesudahan dia murtad balik. Tuan-tuan nampak tak? Itu sebabnya ulama letak satulah nama dia mutahayyirah. Sebab dia tu nak keluar. Tak bukan? Saya nampak yang tu. Nama dia sebab dia tu menghairankan, memang orang perempuan tu pun hairan, tak tahu macam mana nak hukum darah dia. Lepas tu menghairankan ulama macam mana nak bawa dia balik. Sebab nak suruh dia beramal banyak tak boleh. Beramal sikit kan dia mutahhirah. Mutahhirah mana boleh baca Quran? Kan? Dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh beramal. Sebab ialah sebab dia tak tahu mana yang haid, mana yang ni kan. Dia beramal pun tak boleh. Wuduk pun tak boleh. Yang dia boleh hanya dia kena ambil waktu yang kemungkinan kemungkinan yang dia bersih, dan dia kena buat benda wajib je. Waktu dalam sembahyang baca surah tak boleh. Yang boleh baca Fatihah, baca zikir boleh, baca yang wajib je. Surah tak boleh. Jadi dia punya amalan pun sikit. Bila amal sikit, hati macam mana nak mumtalik? Macam mana hati nak bersinar? Lepas tu beramal susah beramal. Kesudahan murtad dia. Dia kata apa, aku masuk Islam ni susah sangat Islam ni, ambil. Jadi satu saya kata, itulah kita ni, suatu kita jangan jadi orang belajar ilmu, lepas tu cakap, oh kau tak lepas fardu ain, Itu buat apa tu? Tugas kita patutnya melengkapkan orang, bukan cakap aku yang seorang yang lepas, kau orang semua tak lepas. Yang jadi sekarang ni macam tu lah jadi trend dia. Kalau dia luaskan sikit otak dia, cuba fikir pasal orang khunsa tadi, cuba fikir pasal orang yang baru masuk tadi tu. Macam mana nak bawa dia tu? Itulah tuan-tuan. Itulah saya nak jadikan tuan-tuan ni. Ya bang? Yang khunsa tu, contohlah khunsa tu dia rasa diri dia berat ke? Khunsa ni, bila disebut khunsa, kita akan itlak dia bila disebut dalam fiqah, bila sebutkan khunsa, dia jadi khunsa muskil. Sebab bila dia khunsa wadih je, dia dah tak macam khunsa sebenarnya lah. Sebab bila dia khunsa wadih, dia hukum dah berubah. Khunsa wadih ni maksudnya dia tahu aku ialah lelaki. Walaupun aku ada kemaluan perempuan, aku ialah lelaki. Ataupun aku tahu aku adalah perempuan walaupun aku ada kemaluan lelaki. Tapi kalau yang macam abang cakap tadi tu, kadang-kadang siang dia rasa dia macam perempuan, tiba-tiba malam jadi kan jadi macam lelaki pula. Yang tu khunsa muskil. Saya tak boleh cerita lah, rasa nak nangis. Okey. Betul dia kalau dia tetap dengan perempuan dia akan bagi kurang betul. Itulah dia susah. Tu saya kata dia susah. Waktu dia jadi perempuan, kena jadi perempuan. Bila jadi lelaki, jadi lelaki. Jadi bila dia nak campur orang pun pening. Kau sebenarnya apa? Nanti orang ketawakan dia. Lepas tu dia pun nak lari. Siapa yang nak sambut dia kalau bukan ulama? Satulah kita ni, tugas kita bawa orang balik pada Allah. Yang kita fikir sekarang ni kan, bawa orang balik pada Allah, ajar ilmu. Bukan itu aja. Ilmu satu bahagian. Tu orang yang kita bukang tu semua tu, yang memang tak nak Tuhan punya, itu yang kita nak bawa balik tu. Itulah cerita dia tuan-tuan. Jomlah kita sembahyang isyak dulu, lepas tu kan kita sambung kitab lagi satu. Boleh Rodi? Rodi tak tidur lah. Selalu Rodi tidur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وترى كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني الله بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jom kita siap. Tak payah azan lah, saya rasa kita qomat terus. Cuma saya bagi 5 minit untuk tuan-tuan pergi buang air. 5 minit ke? 5 minit saya rasa. Ustaz tandas ada kat luar buang air. Nak buang air, ambil wuduk semua. Saya tunggu sampai semua siap. Bolehlah azan saya sementara tunggu tu, boleh azan lah. Boleh azan, boleh saya semayang sekejap. Amin boleh azan? Boleh kan? Pergi azan depan.